Get ready to the countdown. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pustakawan di Malaysia di mana jua anda berada kerana sudi meluangkan masa menonton kami di laman rasmi Facebook Librarian Ideas. Pasti ramai yang tertanya mengapa slot pada minggu ini dipanggil Borak Librarian Ideas. Kami cuba sedaya untuk memastikan kami mempelbagaikan segmen-segmen di Librarian Ideas menggunakan platform Librarian Ideas. Ini untuk memastikan pustakawan semua jenis ataupun semua kategori perpustakaan dan pustakawan dapat berkongsi idea menggunakan platform kami dan semua yang librarian, senior librarian boleh bersama-sama untuk berkongsi idea di dalam platform yang lebih santai di mana kami tidak ada panel tetapi anda semua boleh live bersama kami dan berkongsi maklumat dan idea yang anda ingin utarakan. Sebelum kita teruskan lagi dengan siri pertama Borak Librarian Ideas, suka untuk saya mewakili rakan-rakan yang lain berkongsi objektif utama kenapa kami membuat Borak Librarian Ideas. So, Borak Librarian Ideas adalah segmen yang hampir sama dengan Sembang Santai akan tetapi objektifnya berbeza. So, objektif pertama adalah segmen ini terbuka kepada semua jenis pustakawan dan perpustakaan yang ingin berkongsi idea bersama kami mengikut topik-topik dan tajuk-tajuk yang kami akan bincangkan di mana kami akan selang-selikan tentang santai dan Borak Librarian Ideas. Kami ingin menggalakkan pustakawan muda untuk ke tengah ataupun pustakawan-pustakawan yang kami tidak mengenali untuk bersama-sama kami sebagai panelis dan berkongsi idea dan pendapat di dalam laman Sembang Librarian Ideas. Tiada panel akan dijemput, akan tetapi kami menjemput tuan-tuan dan perempuan live bersama kami dan sebentar nanti mungkin Amirul ataupun Ikhwan akan berkongsi cara-cara untuk join kami di dalam Borak Librarian Ideas pada pagi ini. Borak Librarian Ideas lebih santai dan tertutup kepada sharing session kepada pustakawan Malaysia. Diana? Baik, saya akan bacakan juga disclaimer penafian sebelum kita memulakan maklumat yang disampaikan pada hari ini dalam program siaran langsung Borak Librarian Ideas ini adalah tujuannya untuk perkongsian sharing session sahaja dan ia merupakan pendapat dan komen di kalangan perpustakaan tidak kira di mana juga anda berada dan pihak universiti ataupun jabatan mereka tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan ataupun disampaikan dan kami juga mengalu-alukan sebarang maklum balas, komen dan cadangan bagi tujuan penambahbaikan. Baiklah, sebelum kita memulakan borak kita pada pagi ini, di kesempatan ini kami Librarian Ideas ingin merakamkan ucapan salam takziah kepada Allahyarham Salina Syamsuri yang merupakan keluarga kerja Jabatan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sama-samalah kita mensedekahkan Al-Fatihah. Baik, seterusnya mungkin TS Amirul ingin memulakan sesi kita, borak kita pagi ni.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang berada di seluruh Malaysia. Dan pada hari ini kita akan berbicara atau bersembang santai, bukan sembang santai lah, kata berborak santai tentang topik yang kita berikan hari ini, perpustakaan dan tanggungjawab sosial korporat. So pada hari ini kita akan membincangkan tentang apakah yang telah dilaksanakan ataupun apa yang kita boleh laksanakan melalui inisiatif orang panggil corporate social responsibility dan sebelum itu seperti yang dipaparkan tadi dipaparkan di sini kepada semua penonton ataupun viewers yang ingin menyertai atau berborak bersama kami boleh bersama kami melalui pautan StreamYard ini R9JK2YVIJF kita, so anda boleh join di situ. Dan bersama kami juga hari ini kita akan bincangkan tentang perkara ini. Boleh nyatakan apa inisiatif anda, apakah benefit yang diberikan kepada masyarakat, apakah signifikan CSR tu, aktiviti CSR terhadap masyarakat setempat. So anda boleh bersama kami membincangkan perkara ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, Ikhwan, kalau apa-apa nak beritahu dulu, kita hanya sekadar buat santai saja ni. Hai, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okay, kita sembang borak-borak je hari ini. Untuk kita buka topik kita pada hari ini, kita membicarakan berkenaan dengan perpustakaan dan juga CSR. Okay, CSR ni kalau bahasa Melayu dia panggil tanggungjawab social corporate, ataupun kata lain sebagai kita punya inisiatif ataupun antara salah satu servis yang mungkin akan dijalankan, yang telah dijalankan oleh perpustakaan, pelbagai jenis perpustakaan seperti perpustakaan akademik, perpustakaan awam dan sebagainya. Actually saya nak highlightkan di sini, kalau kita lihat pada CSR ni, sebenarnya kita pun dah selari dengan apa yang telah wawarkan ataupun yang telah ditetapkan oleh UN, United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan dengan SDG, iaitu Sustainable Development Goals. Okay, yang mana sebenarnya kalau kita lihat SDG ni dia mempunyai satu peranan yang penting ataupun satu target pada tahun 2030, yang target ini ataupun SDG ini telah dikeluarkan sejak tahun 2015, yang mana IFLA sendiri telah memain peranan untuk memastikan perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia untuk mengambil tempat ataupun menyertai rancangan ataupun kita panggil aims kepada Sustainable Development Goals ni. So antara bila kita buat kita panggil CSR, kita juga pastikan kita boleh menepati goal-goal yang telah ditetapkan oleh UN ini. Dia ada 17 contohnya kalau kita buat CSR kepada orang kampung ataupun di pedalaman, mungkin target dia kepada quality education yang nombor 4 ni kalau anda perasan, dan juga no poverty dan sebagainya. So actually pada bulan Januari yang lepas, PPM pun ada membuat satu kursus berkaitan dengan SDG ni, bagaimana peranan perpustakaan tu boleh ke arah kepada SDG 17 ni. Okey, yang mereka telah menjemput IFLA wakil IFLA daripada Singapura, iaitu Miss Tai Ai Ching, nama dia tak kuat silap. Beliau telah menceritakan bagaimana IFLA kita boleh menyumbang kepada SDG ni. Dan untuk makluman nanti saya bagi link dekat kita punya komen dalam live Facebook ni. Malaysia dalam library, dia panggil library map of the world untuk SDG story. Malaysia tak ada lagi, zero lagi story berkenaan dengan CSR ataupun berkaitan dengan SDG ni. So harap-harap ada di antara kita yang akan menjadi orang yang pertama untuk menceritakan berkenaan dengan SDG story dekat library map of the world ni. Okay, alright, itu yang secara mukadimah dia topik kita pada kali ini.
Baiklah. Okey, silakan satu kalau kita nak buka topik ke, tak kisah. Itulah. Itu untuk saya berkongsi dulu lah sebelum kita berbicara tentang lagi jauh tentang program khidmat masyarakat kan. Pengalaman ataupun sewaktu saya membuat diploma di UiTM Segamat, ada satu subjek saya ingat lagi di mana kita diarahkan untuk membuat library makeover di sekolah-sekolah berdekatan dengan universiti. Saya rasa subjek itu ataupun pengalaman membuat assignment itu mengajar saya banyak benda di mana sebenarnya projek-projek yang melibatkan CSR ni sangat menarik dan sangat-sangat mendekatkan librarian dengan masyarakat itu sendiri, di mana kita bukan serve our stakeholders sahaja tetapi we act as a professional ataupun expert in information management, di mana kita keluarkan informasi-informasi, kita menguruskan maklumat. So pengalaman itu saya yakin ramai yang kalau UiTM satu batch dengan saya akan ada experience buat library makeover di sekolah-sekolah kecil memang. Dari situ saya rasa memupuk minat saya untuk buat CSR bersama-sama. Kalau kalian macam mana? Apa inisiatif? Sebab saya pun waktu ketika di puncak perdana tu, kita banyak buat program bukan sekadar di puncak perdana saja, tapi waktu saya di Macang pun kita banyak terlibat dengan sekolah-sekolah kan, kita banyak terlibat dengan pustakaan awam untuk kita buat aktiviti di tempat itu. Yang antara saya ingat lagi ketika di UiTM ialah yang pertamanya kita pergi ke satu kawasan, kita buat macam bakti inilah bersama dengan tim library di Palung tak silap saya. Palung tak silap saya. Dan juga kami juga ada buat di Pustakaan Bangi. Saya masih ingat di Pustakaan Bangi. Saya rasa rakan-rakan saya pun masih ingat ketika tu kalau saya boleh sebut kat sini Akmal, lepas tu Adi Rashid, lepas tu siapa lagi lah yang sama kelas saya tu. So kita buat program Puan Zuraidah kita punya mentor, kita pergi buat aktiviti di Pustakaan Bangi dekat Tasik tu. Kat Tasik tu So banyak program yang kita buat sebenarnya, kita ketika itu lebih kepada kepakaran kita sebagai yang terlibat dalam pustakawanan dan kita share kepada masyarakat. Tetapi sebenarnya banyak lagi program-program yang kita buat juga berkaitan dengan ni. Kalau kita tengok beberapa jenis jenis CSR ni, kalau ikutkan Kotler dia banyak jenis Kotler dia bagi definition dia. Bunyi anak menangis Nama pun santai ni. So ada orang mendefinisikan banyak CSR, panggil CSR, ada panggil sekadar social responsibility, corporate citizenship. So sekarang juga kalau di universiti kita ada University for Society kan, University for Society dan perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan sendiri ataupun perpustakaan lain pastinya di akademik tidak ketinggalan dalam melaksanakan program University for Society So di mana perpustakaan kita juga diberikan tanggungjawab untuk bersama masyarakat dalam melaksanakan pelbagai program yang berkaitan dengan ni. Dan saya tarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Ikhwan tadi, SDG SDG itu merupakan salah satu orang kata global objektif yang memang sebenarnya patut diambil oleh semua pihak Dan di perpustakaan UMK, saya bagi contoh kami terlibat dengan projek Digital Maker Agile di mana kita faham Digital Maker ni lebih kepada program-program yang berkaitan dengan STEM dan juga teknologi IR 4.0. So dia melibatkan kalau di SDG itu kita ambil fokus kepada SDG 4 SDG 4 Quality Education, di mana bila kita nak melaksanakan sesuatu inisiatif berkaitan dengan teknologi ni, kita kena faham bahawasanya persekitaran kita itu macam mana kan, bagaimana keadaan orang kata readiness of masyarakat sekeliling. Dan apa yang kita tengok ialah, macam saya tengok sendiri ialah, kalau di bandar tak ada masalah untuk melaksanakan orang kata digital maker, program-program yang berkaitan dengan robotik dan sebagainya. Sebab apa? Infrastruktur dia okey. Internet ada.
Tetapi apabila kita tengok di kampung-kampung, contohnya di Jeli itu, kita dapat lihat bahawasanya waktu saya buat survey tu, antara perkara infrastruktur memang kata jauh ke belakang dan semua itu macam untuk digunakan untuk kita belajar reka bentuk, reka cipta dan sebagainya itu ialah kata dalam bahasa Melayu jauh panggang daripada api. Sebab apa? Kemudahan tak ada. Just boleh belajar ikut buku saja. Kan? So apa yang kita buat, kita kongsikan dengan masyarakat. Kan? Kita kongsikan masyarakat apa kepakaran yang library ada. So antara yang kami buat adalah kita buat satu program dinamakan Digital Maker at Jeli untuk satu daerah Jeli di mana kita buat Digital Maker at Jeli. Kita ajar guru sekolah dan juga kita ajar para pelajar lah, dan kita juga ada buat konsep mentorship bersama dengan rakan-rakan, dan kita jadikan SDG tadi itu yang Ikhwan dikenalkan tadi itu sebagai objektif asal. Memang kita pakai SDG 4, tetapi kita juga bila kita program tu kita target SDG lain. Contohnya macam Zero Hunger tadi kan. So dalam program kami libatkan juga orang kata Zero Hunger tu, kita libatkan contoh dia untuk quality education, kita latih diorang cara untuk melaksanakan STEM ataupun melaksanakan inovasi kan. Tetapi untuk dalam projek itu kita bagi satu tema dia ialah Food for Hunger. Food for Hunger untuk membantu masyarakat mengurangkan meningkatkan daya ataupun ni untuk mendapatkan makanan. So kita buat projek aquaponik contoh dia kan. So kat situ pula ada pula kaitan dengan SDG lain. Kalau boleh Cik Ikhwan tunjuk lagi SDG tadi. Okey, kepada SDG 17 Partnership for the Goals itu kita pula bekerjasama dengan MDEC contoh dia kan. Kita bekerjasama dengan MDEC untuk melaksanakan program-program ini. Kita rancangkan, kita buat modul, kita buat dan sebagainya. Itu salah satu CSR yang kita rasa UMK percakapan UMK perlu buat kepada masyarakat. Mungkin ni Diana tempat lain. Baik, kalau macam pengalaman rakan-rakan semua, saya rasa sebenarnya di UiTM ataupun di universiti, sebenarnya masa pelajar kita dalam tempoh belajar diploma ke semua, memang bahagian hal ehwal pelajar memainkan peranan, dan juga fakulti sendiri saya rasa banyak buat program. HEP kalau kita tengok ada program anak angkat, kalau ikut pengalaman dulu tu adalah sampai ke Kelantan kita pergi, semua kita join. Saya rasa sebenarnya dari zaman belajar ni kita dah didedahkan, dan saya suka subjek yang masa kita belajar diploma tu, yang kita kena pastikan ada buat satu program dan mesti berkolaborasi bersama masyarakat, tak kira lah pelajar sekolah ke orang setempat dan sebagainya. Kalau nak cerita pasal CSR yang dijalankan di UiTM Puncak Alam, Cawangan Selangor, kami selain daripada projek yang Maker Lab macam yang UMK punya tu, kami ada satu projek yang sejak dulu daripada tahun 2018 kita dah mula. Kita namakan iaitu program speed reading, bacaan pantas bersama pelajar sekolah. Dan pelajar sekolah ni pula ada dua kategori. Ada pelajar yang form 3, form 5, dan juga ada juga kita buat speed reading bersama dengan pengawas pusat sumber sekolah. Jadi start tahun 2017 kita dah mula, kita ada pengalaman dengan sekolah menengah SMK Shah Alam, sekolah menengah Teluk Gadong. Kemudian ada juga projek ini kita berkolaborasi bersama dengan bahagian penyelidikan dan inovasi PNI campus kami, UiTM Cawangan Selangor. Jadi yang ini kita pergi dekat kawasan Ujung Rintis, kita pergi dekat Perak, kampung-kampung lah. Jadi dan kalau nak saya tunjuk dekat sini, kita ada juga menerima ucapan terima kasih dan tahniah daripada Guru Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Renggam, Perak, sebab dia bagi tahu sejak yang kita ada buat program speed reading tu, dia orang bagi tahu dekat sini, saya bacakan sekolah ni telah berjaya mendapat penganugerahan anugerah emas bagi pencapaian cemerlang 100% SPM 2019 dan anugerah gangsa dalam peningkatan SPM 2019 tu. Jadi guru besar ni dia berterima kasih lah, sebab dia kata bila kita buat program speed reading ni, jadi dia dapat membantu pelajar-pelajar itu untuk membaca dengan teknik yang lebih betul bila diorang buat ulang kaji pelajaran. Jadi tahun ini kita ada juga target, kita akan pergi
satu pada bulan 10 nanti kalau tak silap saya. Yang itu juga kita punya rektor memang sarankan fokus juga bagi pihak perpustakaan untuk fokus speed reading tu lagi, teknik bacaan pantas, dan kita akan pergi di hujung rintis pada bulan 10 nanti bersama kita punya tim lah. Jadi library pun akan memainkan peranan di situ. Kalau tak silap saya pada 31 Oktober dan 1 November di seberang Perak, Cangkat Lada, Perak Darul Rizwan. Itu saja. Alright. Ikhwan, kita ada tetamu ke? Itu Vijaya. Kalau boleh siapa yang masuk ni boleh pastikan mikrofon dan juga kamera anda berfungsi supaya anda boleh join, sebab kalau tak anda tak buka mic dengan kamera, so dia tak boleh nak join, tak boleh nak bawa kepada on stage kat sini. So pastikan sesiapa yang nak masuk, pastikan mic dengan kamera itu berfungsi. So saya jemput kepada semua, ni saya lihat ada daripada rakan-rakan kita daripada perpustakaan awam, mereka lebih berpengalaman dalam CSR ni. Tolonglah, bolehlah, sebab kami daripada perpustakaan akademik mungkin tak banyak seperti perpustakaan awam. Jadi boleh join kami untuk ceritakan pengalaman dan sebagainya. Okay, saya boleh share sikit. Saya nak share sikit daripada pengalaman saya lah dengan rakan-rakan di UC Sains Malaysia lah. Okay, yang daripada USM dulu kami buat pelbagai CSR. Kami agak aktif juga. Ada yang CSR di sekolah agama, ada juga di sekolah-sekolah menengah rendah dan juga ada yang kami pernah buat CSR buka perpustakaan di apartment, di community apartment. Yang apartment tu memerlukan perpustakaan, jadi mereka ada ruang, so ruang tu mereka nak menjadikan perpustakaan supaya adanya anak-anak di situ di apartment itu membaca buku-buku yang kami telah sediakan. Dan juga kami juga ada pernah round sehingga pergi ke Cameron Highland untuk pergi ke sekolah untuk especially pada sekolah menengah. Sekolah menengah mereka koleksi yang pelbagai subjek, jadi kami membantu dari segi untuk cataloging dan sebagainya. Kami juga pernah buat sehingga ke masjid, perpustakaan masjid. Kami pernah pergi ke Masjid Ladang, kalau di Terengganu panggil Masjid Ladang lah, ataupun masjid yang dia ada di Kuala Terengganu tu. Kami membina koleksi sudah ada dalam 1,000-2,000 koleksi, dan kami membina satu sistem open source yang mana mereka boleh menggunakan sistem open source tu, sistem library system, untuk memastikan pinjaman keluar untuk cataloging, untuk perolehan, semua boleh digunakan menggunakan sistem tu. Jadi benda itu pun merupakan satu sumbangan CSR yang kita boleh lakukan di masjid. Dan yang paling jauh kami pernah lakukan adalah CSR di Kemboja, di kampung Cham, yang mana kami pergi ke sana bukan saja untuk membantu membina satu library di sekolah agama di sebelah masjid di kampung Cham tersebut, tetapi kami juga telah membuat lebih kurang, saya lupa jumlah dia, tapi lebih kurang dalam 10 perigi yang kami telah bina untuk mereka, untuk membantu mereka. Setiap rumah ada satu perigi, dan ada juga di certain tempat yang 2-3 rumah satu perigi, sebab tak cukup lagi. So itu yang kami telah sumbang, kami bawa daripada Malaysia, daripada sumbangan warga USM dan juga luar daripada USM, bawa ke Malaysia, bawa membina perigi. Dan juga kami ada juga membuat kenduri, ada kenduri akikah dan sebagainya. So kami juga memberi orang kata berkongsi orang kata akikah tersebut kepada kenduri, macam kenduri kahwin dekat Kemboja tersebut. Untuk makluman, kalau di Kemboja mereka sangat berbeza dengan kita. Saya boleh katakan 10 tahun ke belakang daripada Malaysia, dan yang mereka nak jumpa daging tu selalunya pada hari raya Korban saja. Selain pada itu dia tidak tidak jumpa daging lah, orang kata, kalau nak makan dan untuk makan sesedap lah. Mereka tak ada peti ais, mereka gunakan cooler box macam tu saja untuk mereka dikatakan peti air. Itu pun tak semua rumah ada elektrik, air dan sebagainya, dan tiada jalan tar, rumah mereka penuh dengan orang kata debu-debu tanah tu dan sebagainya. Memang agak ni lah, kita boleh katakan pengalaman yang begitu manis lah sebenarnya untuk pergi ke sana. Dan pada waktu itu juga bila saya tahu TSG
pada ketika ini saya tahu bahawa rupanya apabila kita buat CSR tu kita telah menepati juga beberapa yang kita boleh katakan SDG yang macam Cik Amirul cakap dan saya tunjukkan tadi, yang mana no poverty, untuk quality education dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh nyumbang kepada hampir keseluruhan 17 SDG tersebut. Okey, ya, itu pengalaman saya ringkas daripada saya dan rakan-rakan di USM. Okey, Profesor. Dengan berkenaan dengan SDG, walaupun kita buat apa-apa aktiviti berkenaan dengan SDG, kita perlu laporkan kepada PAPM at least untuk pastikan SDG tersebut dapat direkod dan dapat dihantar ke IFLA untuk sebagai bukti aktifnya pustakawan di Malaysia ni. Seperti mana yang dikongsi rakan-rakan saya, PS Amirul, Tuan Pondiana, di UM pun tidak kurang banyak yang di CSR seperti sekolah angkat. Kita pernah buat CSR knowledge transfer untuk promote student-student to be a librarian. So kita promote profession tu daripada sekolah lagi. So itu menjadi librarian. Kita pernah buat, dan yang paling signifikan, yang paling banyak, yang memberi impak yang sangat besar kepada saya adalah sewaktu zaman Dr. Ezan, di mana kami berpeluang membuat CSR di kawasan orang asli di Pos Pantos. So ini adalah environment yang baru bagi saya, di mana environment dia punya perkampungan berbeza, attitude berbeza, culture berbeza dan memerlukan banyak kesabaran dan komunikasi di antara dua pihak untuk pastikan CSR ini berjaya, di mana kami membuat perpustakaan di dalam masjid di kawasan Pos Pantos tersebut. So saya yakin seperti rakan-rakan yang lain, memang ia adalah satu pengalaman yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat valuable for me, dan hopefully kita punya CSR ni tidak habis kat situ dan kita laporkan lagi semua program-program CSR kita kepada PNM dan kepada IFLA untuk for record. Ya? Right? Macam mana kita nak pastikan CSR ni sentiasa ada dekat perpustakaan? Okey, untuk jawapan tu saya rasa yang paling penting sekali ialah dia bila berkata CSR ni sebenarnya dia ada banyak elemen lah sebenarnya. Satu, elemen kesukarelawanan, volunteerism. Kan, volunteerism. Itu kan paling penting lah. Maksud dia kalau nak tak nak tu kita kena gerakkan dan kita kata terima arahan daripada bos kita untuk laksanakan program-program di luar kan, ataupun universiti letak KPI 3 program CSR contoh dia setiap tahun. Itu saya rasa kita sendiri sebagai pustakawan kita dah nampak sebenarnya kan banyak perkara-perkara yang kita perlu lihat balik, sebab CSR ni kadang-kadang melibatkan masa yang kata di luar tugasan kita kan, tugasan kita. So I rasa macam rasa macam kalau tugasan kita tu kita kena buat bukan tugas kita tetapi ialah tugas tambahan, tetapi kita perlu ada sifat orang kata kesukarelawanan tu, itu pertama. Yang keduanya yang paling penting ialah fund lah, dana. Sebab bila kita nak buat satu, kita memang perlukan fund. Kita tak boleh berharapkan kepada operating expenditure, orang kata perbelanjaan mengurus dan sebagainya. Bukan, kita tidak boleh guna tu. Biasanya lah, kita tak tahulah pasti tempat-tempat lain. Tetapi kebanyakan dia, kalau kita buat CSR ni, kita akan menggunakan bajet yang kita allocate untuk projek tersebut atau program tersebut ya. So macam di UMK saya memang ataupun kami memang memastikan supaya setiap program yang kami buat itu perlu ada grant ataupun fund. Kan, so macam saya, setiap program saya memang kita akan pastikan ada fund lah. Itu yang pertama lah, dan kita terpaksa meminta penajaan ataupun sponsorship daripada inilah. Ya, biasanya kami buat kita akan cari grant yang pertama. Yang kedua, kalau tak ada grant kita akan minta sponsors lah untuk sponsor, dan juga kita juga akan tengok resources kita, dalaman kita yang mungkin kita boleh sumbangkan kepada masyarakat. Antaranya ialah contoh macam dulu ialah rak-rak lepas terpakai selepas 5 tahun dan tak pakai tu kita bagi ke sekolah contoh dia. So dari segi situ kita dah tahu dah apa yang kita nak buat ialah kita bantu
beberapa tempat untuk membangunkan perpustakaan. Antara contoh yang kami laksanakan adalah seperti di Gaal, sekolah SMK Gaal, di mana kita makeover pusat sumber dia tu kepada satu sumber yang lebih inklusif ataupun yang orang kata selesa, comfortable dan sebagainya. Sebabnya kalau kita tengok di sekolah-sekolah sekarang ni, mereka tidak ada kepakaran yang khusus. Mereka hanya ada cikgu yang membantu tu ni. Tetapi dari segi banyak sekolah-sekolah kalau kita tengok yang sebenarnya masih lagi boleh katakan lemah, terutama dari segi pengurusan bahan pustakaan. Bahan pustakaan, dari segi aktiviti, dari segi fungsi sebenar pustakaan tu sebenarnya tidak tercapai dengan keadaan yang sedia ada. So mereka kebanyakan sekolah contoh di Kelantan ini dia akan refer kepada kita untuk bantu dan juga untuk dapatkan bahan. Itu begitu juga dengan buku sebab ada sekolah-sekolah sebenarnya yang kekurangan buku. So kita ni tak ada bahan. Tak ada bahan. So kita boleh sediakan bahan tu, kita minta bahan daripada kita punya partner-partner dan sebagainya. Lepas tu kita Tamirul. Ya. Adakah disebabkan ini isu lain pula lah kan? Tiada cikgu atau yang tiada background library science di sekolah, disebabkan kita masing-masing pergi ke sekolah sana untuk bantu mereka. Sebenarnya ya juga bagi saya lah. Bagi saya kami ada lebih kurang dalam 5 sekolah angkat di UMK. Dan kebanyakan kalau kita tengok kat sana cikgu-cikgu dia pun macam dah putus asa lah. Dah putus asa tu macam dah tak burn out lah, kata tak kisahlah dapat jawatan ni kan, tapi untuk laksanakan proper punya activities atau proper punya collection management, itu dia dah macam dah malas dah. Dia tak kisah asal dia rantik, dia pegang, lepas tu library tu student dah boleh masuk, ada library, just ada sahaja kan, boleh masuk, buku tu bertambah tak bertambah, update tak update, itu bukan kira sebab apa, bajet kan tak ada kan. Itu yang ni, dia pula ada terikat dengan masa yang cukup tight, orang kata masa yang mungkin dia kata beban kerja cikgu tu kan, ditambah pula nak jaga perpustakaan tu memang dia tak ada masa. Dan sebenarnya kalau dia dengan projek kita ni, dia nampak orang kata blessing lah, dia kata lega lah. Dan kita nampak lah kadang-kadang tu bila kita masuk tu dia terlampau happy kan, sampai makan pun disediakan dan sebagainya. Cumanya yang kita risau adalah impact kemudian hari tu. Ya, lepas tu, susulan daripada tu. Kelangsungan, kelestarian tu adakah akan kekal kan? Itu adalah salah satu challenging kita lah, kita punya challenges yang memang kita nampak. Dan memang kita boleh silakan. Saya nak share UiTM, Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Indo, memang kita setiap 2 tahun sekali kita ada satu program yang dinamakan CSR kita IMD Perpustakaan Tun Abdul Razak. IMD ni kita jenamakan semula sebagai program ilmu mengubah destiny yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam bersama dengan Perpustakaan UiTM Kampus Cawangan, dan ini adalah kerjasama bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri PTPN Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada last 2018 kita buat di SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob Melimau Melaka. So dia punya program ni dia dibagikan kepada 2. Satu tu adalah transformasi dan makeover perpustakaan pusat sumber diorang tu, dan satu lagi kita ada buat bengkel pengkatalogan, mengajar guru-guru sekolah yang menguruskan pusat sumber ni basic katalog bahan, sebab diorang memang tak ada knowledge, dan kita memang panggil pensyarah daripada Fakulti Pengurusan Maklumat iaitu Profesor Madya Dr. Hamidah. Jadi Puan Hamidah memang dia ajar lah macam mana daripada buku tak tahu apa. Dan saya rasa memang impak dia sangat besar lah, di mana bila kita pergi, kita pernah buat dekat Machang, kita pernah buat dekat Pulau Pinang, kita pernah buat dekat Johor. Memang kita nampak lah sekolah tu memang first kita tahu cikgu dia adalah cikgu yang tidak ada orang kata background untuk uruskan bahan-bahan. Dan kita boleh tengok jugalah impak dia nanti dekat pelajar lah. Pelajar nak datang library pun tak nak, bahan-bahan tak ada.
Tu yang saya rasa memang program ni memang sangat memberi impak, dan saya setuju dengan tadi TS Amirul bagi tahu, selepas program tu buat, lepas tu takkan nak let go, sekolah tu biar jalan sendiri. Kita boleh harap ke cikgu-cikgu tu pergi sekali bengkel dah faham nak kena lock. Itu yang penting sebenarnya. Selepas tu susulan tu perlu ada. Itu penting cikgu ada cikgu pustakawan ataupun cikgu yang ada latar belakang library science education kan. Kalau tak salah saya lah di MRSM, cikgu yang berjaga perpustakaan perlu ada background library science. Saya ada seorang kenalan lah, Encik Kamal Fadli. Dia merupakan cikgu dan juga pustakawan di MRSM di Baling ke Greek, lupa dah. Dia merupakan yang ni lah. Saya rasa ada banyak lagi MRSM yang ada ni. Kenal lah Kamal Fadli? Kenal. Saya pun memang kenal baik dengan cikgu MRSM ni, yang memang ni sebab kami satu bilik sebenarnya kan. Pasal saya guru MSM, dia guru media. Tapi cikgu-cikgu yang di sekolah biasa yang tiada tiada background library science ataupun information management ni, mereka kalau jaga library, mereka tak ada allowance tambahan kan kalau nak uruskan library tu kan? Ada allowance tambahan. Dia kira macam Ni mungkin berubah sikit kita punya topik, tapi tak apalah yang kita dah bincangkan sini. Sebenarnya kalau kita tengok di MSM tu memang dah structured. Tapi sebabnya dia orang kata saya 20% kot mengajar nak panggil boleh ni, tapi duduk kat dapur pula. Kalau 30% mengajar, 10% di library macam tu Ya, di library sebab dia ada saja subjek yang dia orang fokuskan, tetapi model guru pustakaan di MRSM ni saya rasa boleh jadikan contoh lah kan, sebab mereka semua adalah qualified, maksudnya dia ada expertise kepakaran, dan mereka juga ada tanggungjawab yang memang besar terhadap pembangunan PSP. Dia panggil kalau di MRSM Pusat Sumber Pembelajaran di MRSM. So saya nampak perkara ini boleh dijadikan model, dan kalau perasan MRSM tu pun ada dia orang punya CSR sendiri yang bantu sekolah-sekolah lain. Itu yang sebabnya untuk makluman di PSP tu, di PSP MRSM, dia menggunakan classification sama macam kita, LC. UPSP tu apa? UPSP. PSP tu Pusat Sumber Pembelajaran, sama Pusat Sumber Sekolah lah. Tapi dia guna LC tau, dia guna akademik punya ni, classification. Kita welcome Farah. Hai. Kalau nak share apa-apa tentang CSR boleh share. Farah banyak. Dia faham. Silakan. Tak adalah banyak sangat pun. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Library Idea saya sebab sudi menerima saya di belakang tabir ni. Cik, tiba-tiba belakang tabir. Sorry lambat sikit. Okey, saya nak kongsi sikit apa yang UiTM Jengka buat, tim saya buat untuk CSR ni. Yang macam sekolah tu memang kami turunlah, maksudnya kami memang berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang berdekatan, memang ada sekolah angkat and everything semua. Yang lain sikit kami buat start lepas saya buat paper homeless untuk IFLA tu. We are going to Coket, kami pergi dekat buku Jalanan Coket dan juga sekolah bimbingan Jalanan Kasih. Yang itu saya rasa memang turning point untuk personally saya sendirilah, turning point saya lah, sebab bila kita turun dekat lapangan yang begitu, soalan saya satu je, saya tanya pihak sana, apa yang kamu nak kami bantu kan? Contoh apa yang kamu nak pihak kami bantu. Lepas tu dia akan tanya balik, apa yang you boleh bagi? Okey, contoh okey, dia kata buku dah banyak. Ramai orang bagi. Itu satu perkara yang kita kena tahulah. Buku memang tak ada masalah. Cuma buku jenis apa yang sesuai untuk tempat-tempat macam tu kita kena filter. Dan apa yang Cikgu Ayu, founder dekat buku Jalanan Coket, share dengan saya, apa yang mereka mahu sebenarnya adalah kepakaran kita secara konsisten. Yang ini kita kena take note secara konsisten. Maksudnya kita bukan touch and go je buat CSR. Okay, touch and go, okay, yeah, we capai KPI and whatsoever it is, but then after that, bye-bye. So we don't want that. Itu juga yang rektor kami dekat UiTM faham, memang tekankan macam tu. We don't want to do any programs like touch and go sahaja.
So alhamdulillah yang buku Jalan Coket memang kami turun hampir setiap tahun after the first time tu, yang mana feedbacknya memang alhamdulillah sangat-sangat. So kita bantu kepakaran kita, tetapi kita kena sesuaikan dengan needs mereka. Dekat buku Jalan Coket kita tak boleh pakai DDC, LC no. We just use coloring because they are more suitable for the audience and the needs of that place. Okay. Dekat buku sekolah pula, sekolah bimbingan dan kasih tu sama juga, Coket juga. Sekolah tu pula memang ada cikgu dia, dan kami yang ni kali kedua tak silap saya, kami bawa sekali dengan JPK, Jawatan Kuasa Program College. Kita make over betul pusat sumber dekat situ. Buku-buku kita buat wakaf. Saya tak ingat tahun bila, 2018, sebab rasa macam hampir setiap tahun buat wakaf. I cannot remember the year. Okay, rezekinya adalah buku-buku tu saya boleh tengok bila saya datang this year untuk tengok impact kan. Cikgu memang ambil list buku tu berapa ramai budak baca. Oh ya Allah, dia punya rasa macam bila saya tengok kan, buku kita bagi, kita rasa macam kita rasa macam adalah penggunaannya, bukanlah sekadar okay make over buat and then suka hatilah, tidaklah begitu. Ini pandangan personal, ini pandangan peribadi Soalan Farah, kalau aktiviti yang macam di UMK, mereka memang tidak asing dengan grant, mereka tidak asing dengan sponsorship. Kalau di pihak Farah sendiri macam mana? Kalau di UM sendiri, kita pun mengalami juga masalah ataupun difficulty untuk dapatkan grant dengan sponsorship. Tapi alhamdulillah kami juga ada dapat daripada UMCAS and so on lah. Tapi kalau di pihak Farah, macam mana Farah buat? Ada collaboration dengan Amirul juga ke? Macam mana? Lepas ni kita kena collaborate dengan Amirul lah kot. But for this time being, apa yang kami dah buat, saya banyak collaborate dengan alumni. Macam alumni UiTM Jengke, macam ya kita ni lah, alumni UiTM Jengke sendiri ada yang jadi macam seorang tu memang penulis dan memang ada keluarkan buku sendiri apa semua. So buku-buku tu memang kita sebagai ni lah, kita ambil untuk bagi dekat tempat-tempat ni lah. Hari tu dan puasa kan Farah? Bulan puasa tu kan yang buku tu kan? Yang puasa this year kita buat yang untuk raya tu. The first time saya buat untuk Komik Misi, untuk bacaan majalah Asuh, Komik Misi, majalah Asuh, Solusi tu, yang itu memang kengkawan je lah. Kengkawan lah. Biasanya ini saya punya pengalaman pada dia. Saya bukan saya nak mengambil peluang Ramadan, tetapi saya memang boleh tengok impact. Kalau bulan puasa kita buat benda ni, memang alhamdulillah sangat-sangat orang tak berkira, sebab memang kita nak pahala tu nak berpanjangan kan, dan kita bagi buku ni untuk anak-anak tu membaca, teruskan membaca, maka alhamdulillah lah. Farah, you can say, mungkin Ikhwan dan Diana nak share something ke? Farah, just apa ni dia tanya, kira konsisten tu maknanya kita follow up balik kan. So macam mana dari segi what is evaluation ataupun feedback, macam ni you nak kata benda tu okay ke, successful ataupun tidak selepas you dah buat something dekat Coket tu contohnya? Okay, cepat je aku nak jawab. Okay, sorry, terima kasih Kuan. Okay. Kalau macam saya sendiri, saya memang contact cikgu-cikgu dekat situ, volunteer dekat situ. Sebab saya akan tanya, so macam mana, okay ke ni? Okay Kak Farah, terima kasih. Macam tu. Lepas tu lagi 6 bulan lagi saya tanya lagi, dan saya biasanya akan JB dengan pimpinan pelajar pula. Contoh, SEM ni kita bawa JPK. Next SEM kita bawa Persatuan EAC pula. Lainlah modul yang kita bawa. Tapi adalah konteks untuk kita galakkan membaca tu. Macam yang saya bawa, kami JB, library JB dengan EAC ni apa, entertainment. Dia macam persatuan dakwah-dakwah lah sikit lah. Persatuan tu. Dia bawa lecturer sekali, kita mengajar untuk tajwid, untuk kenal huruf-huruf Al-Quran. So, masa tu juga kita akan susun atur lah balik semula, tengoklah library kita tu okey ke tak, ada apa-apa nak tambah baik ke tak, apa yang unfinished, macam itulah. That's what we do to make it
consistently contacted with the place that we doing CSR macam tu. Setiap tahun ke Farah? Hampir setiap tahun, betul. Hampir setiap tahun. Betul. Boleh jadi saya apa ni daripada idea kena terlibat ni. Boleh. Boleh jemput Boleh. kami semula untuk join sekali ke nanti. Saya pun teringat juga siapa nama founder yang puan yang dekat Coket tu? Yang Cikgu Ayu. Cikgu Ayu. She's very good kan. Dia memang Very. dia fund tu dapat daripada mana maksud saya macam sponsorship ke sendiri ke? Saya kan, pengalaman saya kalau deal dengan Cikgu Ayu ni, kalau saya turun dekat situ, dia memang macam, ya Allah, satu keinsafan yang memang, tak macam mana, sebab tu saya rasa saya tak boleh tinggal buku Jalan Coket ni. Sebab the impact for me, myself, memang dengan tim kami lah, memang tim saya pun semua berharu-haru je tengok budak-budak kat situ. Duit sebenarnya tak ada masalah. Mereka memang dapat daripada Julis. Memang tempat sewa, tempat learning center tu memang dibayar oleh Julis dan juga beberapa corporate bodies yang lain. Memang ada duit. Cuma mereka memerlukan masa dan tenaga volunteer untuk luangkan secara konsisten nak ajar anak-anak ni. Yelah sebab mereka kan belajar sendiri dan macam buku tu pula macam mana kita nak tengok outdated ke tak. Tapi satu yang saya agak kesal lah ini saya kongsi lah bila mana kita menguruskan buku dekat situ, ada banyak kotak-kotak yang sebenarnya buku tu tak sesuai dengan bacaan mereka. Itu memang cikgu-cikgu tu sangat kesal jugalah. Dia kata macam seolah-olah orang letak, lepas tu orang letak tinggal je tau. Saya dengar pun nak marah masa tu. Macam ingat apa kan, tak boleh lah macam tu. Sebab kanak-kanak dekat situ range umur I cannot remember 7 years old sampai sekolah menengah macam tu. Tapi you bagi buku yang lebih dewasa tu macam tak sesuai lah. Saya nak tanya Betul-betul. semua orang, cabaran kalau macam saya masa kita buat IMD tu, cabaran dia sebenarnya untuk ni lah, macam Tuan Miro tadi bagi tahu smart partnership, contact dengan publisher. Publisher ni dia akan contribute sepanjang yang UiTM buat lah CSR. Dia akan bagilah, tak banyak sikit, dia bagilah buku-buku ke RM1 ke. Tapi jangan terasa lah, kami pernah ada pengalaman berhubung dengan ahli politik. Ahli politik tu adalah yang bertanggungjawab dekat kawasan parlimen tu. Dia pun mungkin tak tahulah nasib kami lah, macam-macam lah. Janji tidak ditepati ni namanya. Asalnya janji, ya kami akan bagi sekian-sekian barang. Lepas tu kita follow up, kita guna cara yang betul. Tapi sampai sudahnya bagi alasan YB pergi umrah lah, YB pergi luar negara lah, apa lagi YB tak ada lah, YB mesyuarat lah, YB masuk hospital, macam-macam. Sudahnya tak ada, tak dapat. Tu memang saya rasa frust kat situ lah. Macam kita tahu CSR ni kita memang semua akan berhadapan dengan masalah duit. Kita buat ni bukan untuk duit kita, untuk masyarakat tu. Tapi saya ingin menyeru pada ahli politik, jangan janji-janji palsu je. Terus serak suara lah. Saya pun nak saya punya cabaran jugalah, tapi saya rasa cabaran saya ni lebih dekat dengan kita semua. Di mana setiap kali kita buat CSR, ada suara-suara yang mengatakan banyaknya masa lapang untuk Dr. Faizal ni. Dr. Faizal punya kerja hakiki macam mana? Terganggu. Mesti terganggu. Mesti KPI tak capai. Itu saya rasa cabaran yang paling dekat dengan semua librarian muda-muda ni. In fact, kalau kita buat librarian ideas ni pun atas niat CSR, still ada reason kenapa kami buat hari Sabtu. I feel you. So, mungkin cabaran lain daripada rakan-rakan, para Amirul, Ikhwan? Dia sebenarnya begini tau. Ketika selain daripada yang cabaran kita ialah faktor kewangan dan sebagainya tu. Sebenarnya saya nak balik pada partnership tadi lah. Macam saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan oleh Farah tadi. Sebenarnya kita perlu pertamanya ada partner. Sama ada partner biasa ke, teknologi partner ke, partner apalah kan. Tapi partner tu biar ada komitmen dengan kita. Sebab tu saya pun, yang keduanya kita pula ada sekretariat khusus. Maksud dia pihak kita ada sekretariat, lepas tu dia partner tu tak apa, bertukar-tukar pun tak apa. Macam yang Farah buat. Tetapi kita tu kena ada strong juga, strong punya ni. Kalau tak penat kita tahu.
Macam dia berbalik kepada sukarelawanan tu kan. Sebab saya pun saya bermula dengan program-program saya rasa macam seorang je saya buat kan. Yalah, bila dah keluar poster dan sebagainya, tanya dapat ni kan, barulah ada orang join. Lepas tu rakan-rakan student nak join, lepas tu ada pula duit kan, ada insentif. So barulah mereka join. Tapi itu tak ada masalah. Tetapi apa yang saya tekankan ialah sifat kesukarelawanan tu di kalangan pustakawan ke sendiri ke kan, itu perlu kita tanam dululah kan. Sebab apa, bila bercakap CSR ni ialah dia tanggungjawab sosial. Nama pun tanggungjawab sosial. So sosial tu bukan tanggungjawab kerja kita bukan tanggungjawab kerja kita, dia tanggungjawab sosial. So kita kena kalau kita boleh tanam dulu dalam staff kita, dalam diri pustakawan lain, bahawasanya ini adalah salah satu contribution, InsyaAllah kita takkan berkira dengan masa, kita akan berkira dengan mungkin ada duit sikit yang kita akan spend, dan kita juga tidak akan berkira dengan perkara-perkara lain lah. Tapi insyaAllah lah kita benefit dia lebih banyak daripada itu benefit tu lebih banyak daripada itu, antara dia kepuasan ataupun kejayaan student-student yang terlibat itu kan. Macam saya bila buat program Digital Maker, student tu nombor 2 kebangsaan contoh dia. Macam kami buat program di Sekolah Amalin Aisyah Puteri, pusat sumber sekolah terbaik Malaysia kan, tahun 2016 kata saya kan. So masuk paper dan kita pun rasa bangga bila ada macam tu. Tetapi apa yang lebih penting ialah kelangsungan, kata kelestarian ataupun sustainability of program tu, itu yang paling penting sekali. Adakah kita punya kita daripada Pustakaan Akademik yang ada sekarang ni kan, tu saya harap Pustakaan Awam please join, siapa yang boleh join. Kalau Pustakaan Akademik, adakah CSR merupakan salah satu KPI anda untuk Pustakaan anda? So berapa banyak setahun? Macam di UMK kita ada letak 3 CSR lah. Tak kisahlah di mana. Tak kisah daripada mana, tetapi disebabkan kami juga ada American Corner. So dia ada pula program-program yang bersangkutan dengan American Corner tu. So itu antara program-program yang kita kena ni lah, yang kami akan susun balik lah. So biasanya dalam 5-6 je tu lah kan, sebab berdasarkan bajet. Kalau Farah KPI ke? Ada KPI untuk kampus dan memang ada KPI untuk kita go to community. Cuma saya nak jawab yang berbalik pada cabaran dia. For me is cabaran adalah people don't want to look at the process. People love to look at the result. Nampak tak? I tak marah tau, I cakap je tau. People don't want to go to the process. People love to see the result immediately, which is we know that result ni dia kena lalulah proses. Mungkin proses pertama tak capai lagi, ataupun mungkin impactnya sampai situ sahaja. But then after that, the 2-3 times you do it, it might be that you can see the impact tu long punya impact, consistent. Macam mana nak dapat benda tu yang you tanam hari ni terus dapat esok? Mana ada. Benih tu kena tanam lama lah, kena baja, kita kena ada banyak pihak yang perlu bersama-sama untuk mencapai CSR ni for me. Dan saya setuju dengan apa yang Miro cakap tadi, kesukarelawanan ni, volunteer ni memang kita kena install, especially for kalau macam dekat library akademik is for our student lah. Generasi sekarang kita kena bagi mereka pergi, you didn't get award ke, you tak dapat duit ke, but you need to give more. In other way you mungkin akan dapat benda yang soft skill lah. So nanti masa interview tak ada lah kan, macam tu maksudnya kan. So you tahu lebih lah nak deal dengan orang, nak bercakap dengan adik-adik, nak bercakap dengan volunteer, nak cakap dengan pihak-pihak tempat yang mungkin bahasanya kena agak berbeza dengan cara kita bercakap dengan kelompok kita. Itu bendanya. Pada saya cabaran tu ialah kita nak memahamkan semua pihak bahawasanya CSR ini adalah tanggungjawab semua dan juga ianya memerlukan proses. Macam tu. Banyak cakap tak saya? Sorry. Okay, betul-betul. Kami raikan Puan Farah ke dalam borak kita pada hari ini. Ada lagi ke Ikuan yang nak join?
Tak ada. Belum ada lagi. Itu Itulah saya harapkan pada rakan-rakan lain, pertama mungkin Puan Nur Syamila boleh join, boleh share something kepada kita semua kan. Saya Ada statement mungkin ada Dr. Faizal, pengalaman cabaran. statement Dr. Faizal tadi yang bila kita join CSR ni orang relate pula dengan kita ni tak ada kerja ke, ada masa santai ke, nak kena paparkan ke SKT ke, kita punya KPI yang dah capai, macam mana? Saya nak bagi respon sikit, saya nak share sikit yang Puan Di cakap tadi tu. Tak ada kerja, tak sibuk, nampak boleh bawa benda, banyak benda. Saya rasa ada people need to look at our time management. Betul. Kita dapat 24 jam sama je. We do have our own family, we do have the things, other thing that we need to do. I tak kata senang, semua orang ada cabaran dia. But please lah, if you don't have time, we create time lah. We create time lah. Kalau aku cakap kan macam aku marah pun. Bukan dia macam orang pun pelik macam saya kan, saya pakai 2 baju kan. Saya image consultant dan saya juga buat library. Lepas tu orang pun mungkin cakap macam ni tak penat ke cakap pasal cantik. It's not about cantik, it's more than that. Okay, orang tak tahu lantakan. But then we need our we know our aim. Pada saya pengurusan masa dan juga apa kita nak buat, priority tu memang kita letak. So dekat situ capai je sebenarnya. Tengoklah yang hakiki, capai je. Tengoklah yang tak hakiki, capai je. Betul. Kalau boleh kita kena extra dua-duanya, hakiki dan extraordinary. Kerja kita tu kita selarikan baru balance hidup kita ni kan. Guys, pendapat saya lah, okay. Actually memang cabaran ni memang akan ada orang nampak bila macam pengalaman saya lah. Bila nak kerja bila nak buat CSR ni, orang akan nampak CSR sebab dia kadang-kadang dia menonjol tau. Sebab orang akan nampak buat banyak kerja CSR tapi sebenarnya kalau ikutkan CSR ni bukanlah mengambil masa yang terlalu lama. Bukan dalam masa setahun tu, mungkin dalam kalau dicampur-campur tu mungkin dalam 2-3 minggu saja kalau kita boleh ambil dalam masa setahun. Tapi kita selalu terapkan kalau di USM bahawa kita punya first party kita punya orang kata first party kita, user kita adalah bukannya di luar daripada USM, adalah pelajar kita, pesara kita, penyidik kita, itu yang utama. CSR ni hanyalah sampingan saja. So yang paling penting bila buat CSR, kita jangan lupa dengan first party kita. Itu yang kita selalu tekankan, sebab takut nanti bila kita fokus pada CSR, takut kerja hakiki kita pun akan terlupa atau tertinggal. Tetapi realitinya sebenarnya kita memang seharian tu memang kita membuat kerja untuk first party kita tu, iaitu kita punya user kita dalam kampus. Itu yang paling utama lah, yang sebenarnya orang kena tahu benda itu. Sebab betul Ikhwan, sebab tu macam kami sendiri we are JV pula dengan pelajar-pelajar dalam UiTM campus kita pula. So benda tu secara tak langsung kita mendidik mereka secara tak indirectly lah kan. So we also tell them that we have this kind of campaign, macam galakan membaca, apa-apa semua. Baru kadang-kadang budak-budak ni baru ada ya. Bila dia JV dengan kita, go to the CSR, buat macam tu, baru mereka tahu yang sebenarnya library ini bukan sekadar library sahaja. We are doing more than that. We go to community. So pada saya itu satu perkara yang memang kita kena kekalkan lah, sebab macam Ikhwan cakap lah, our first party, kita punya klien kita, memang kita tak nafikan kita serve pada yang sepatutnya lah. Tetapi kita juga tak nafikan kita punya tanggungjawab pada masyarakat, macam tu. Apa ni pengalaman lagi satu kita sebenarnya kita pun buat macam di USM lah, saya tak tahu you all pun mungkin ada sebenarnya buat CSR sebenarnya dalam kampus. Macam kami juga pernah buat CSR, kami bantu kepada fakulti-fakulti mana yang nak membina mereka punya pusat sumber yang kecil tu. Jadi kita pergi sana bantu, kita sediakan dari segi bantu macam how to catalog the books, macam mana nak kita supply, kita sediakan open source library system tu kepada mereka. So at the same time bukan saja CSR di luar, tapi dalam kampus pun kita buat CSR. Contoh buku-buku buku selalu kita terima banyak sangat buku. Kalau buku student yang contohnya student yang dah nak habis, mereka kan sedekahkan buku tu di dalam kami punya donation box yang buku tu. Jadi
buku tu kami terlalu dapat banyak. Kadang tak orang kata apa, kami pilih-pilih ada yang dah ada kopi tu di perpustakaan, kami beri kepada pusat sumber di school atau school ni di USM ni fakulti di setiap fakulti tu kadang mereka perlukan buku-buku tersebut di mini library mereka. Itu USM. Sebenarnya kalau kita buat program CSR ni, saya memang tarik orang saya lupa lah bahawasanya kita lebih suka buat benda yang bersifat outreach. Maksudnya kita nak ada luar, pergi ke pedalaman dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita lupa bahawasanya kita punya tempat itu, takaan kita tu merupakan salah satu tempat yang paling lengkap untuk kita panggil orang masyarakat datang ke kita. Kan? Betul. Waktu saya di GP ada pengalaman bahawasanya kami terima kedatangan daripada banyak, daripada luar, daripada Jeli tau. Tetapi apa yang saya dapati ketika itu, masyarakat Jeli dia tak nak masuk kampus. Tak nak masuk kampus Jeli. Sedangkan kepakaran yang kita buat program-program semua dekat luar. Dekat Johor, dekat apa kan, dekat Kota Baru. Tetapi di Jeli tu tak ada satu sekolah pun di Jeli atau masyarakat di Jeli yang masuk kampus buat kerjasama dengan ni. Dan bila kita wawarkan program-program, tak ada yang datang, tak ada yang join pun. Yang join hanya daripada daerah lain. Kan, daerah lain dan ni. So apa yang paling penting ialah kita kena highlight juga CSR kita ni kepada masyarakat bahawasanya bukan sekadar kita pergi kepada mereka, kita jemput mereka datang ke kampus bekerjasama dengan kita. Itu yang paling penting juga. Sebab kadang-kadang kita bila kita program, yalah kita part kita pun kadang-kadang kita rasa nak keluar, tetapi kalau kita boleh strategizkan balik kan, supaya kita punya pusakaan itu pun boleh menerima atau boleh melaksanakan CSR di tempat kita sendiri. Itu yang paling solid lah, selain pada lawatan, sekolah, motivasi, program-program dan sebagainya. Itu kalau boleh kita tingkatkan balik lah. Betul tu, saya setuju dengan Amirul di mana selain daripada kita perlu uruskan ataupun menerima membuat CSR untuk stakeholder kita perlu ada radius. Di kawasan universiti kita, di kawasan perpustakaan kita dah cover ke belum? Mereka walaupun tak perlu masuk library ke apa ke, kita perlu cover mereka in terms of program-program yang berkaitan volunteer ataupun menyediakan bahan-bahan bacaan ataupun at least program-program seperti yang Farah buat, membaca Al-Quran yang Jawi ke apa-apa yang berkaitan, kita boleh buat mengikut radius yang telah ditentukan. Yang terbaru untuk makluman yang terbaru, kami di USM yang kawan saya bagi tahu lah yang menjaga bahagian corporate, CSR yang terbaru adalah membekalkan buku-buku kepada penjara Pulau Pinang. Yang kadang-kadang terlupa sebab, dan alhamdulillah kerjasama dengan pihak penjara sangat bagus dan mereka menerima buku yang telah kita berikan, dan alhamdulillah banduan-banduan di sana pun dapat membaca buku di sana sebab makluman mereka sangat kurang sumber ni. Jadi mungkin di kalangan anda semua di tempat masing boleh tengok di penjara ada tak buku adakah mencukupi ataupun tidak. Even ada satu tesis di UM yang ada bercerita mengenai membaca di penjara dan hasil daripada itu saya lihat memang banduan ni memang kebanyakan masa mereka adalah membaca. Jadi buku-buku sangat diperlukan. Jadi mungkin Farah kalau ada penjara di sana boleh supply buku tersebut di kawasan anda masing-masing. Boleh. That's a good idea. And then satu lagi tambahan macam Cik Ikhwan cakap tu, selain daripada buku-buku and everything tu yang saya kata tadi, kepakaran kita. Macam contoh kita tahu speed reading, how to read, macam mana nak membaca dengan baik, apa semua tu. We know the books. So macam yang Cikgu Ayu selalu tanya saya, apa kepakaran kita yang boleh kita kongsikan, tu yang kami buat program dekat kami buat program dekat Coket, kami juga buat program dengan sekolah sekitar tu. Modul-modul galakan membaca kami tu kami buat secara learning learning fun is fun. Macam cantum-cantumkan ni untuk sekolah lah, kalau untuk sekolah menengah lain. So sesuai dengan peringkat umur. Dia bukan sekadar kita set up mini library, but we do have our own module
untuk galakkan mereka kerap membaca macam tu. Kita ada Sarah nak join kami ke? Puan? Dekat backstage ada Sarah dengan Vijaya tapi tak boleh nak masuk sebab devices not connected. So boleh onkan mic dengan kamera untuk boleh masuk ke dalam sembang kami. Kalau you guys nak join, please on your mic and camera. Macam Farah buat. Kami memang invite. Come. Just join je. Saya nampak menarik Puan Nur Syamila. Masa kami pergi rakan-rakan semua, masa saya pergi melawat perpustakaan Kuala Lumpur, diorang ada share tau, diorang kan dekat setiap PPR ni ada perpustakaan. Lepas tu diorang memang ada projek CSR diorang dengan mereka yang tinggal di kawasan PPRT ni. Jadi saya harap juga kalau ada rakan-rakan daripada perpustakaan KL ni nak tahu juga sebab diorang lebih dekat diorang punya library tu memang dekat kawasan PPRT rumah. Jadi menarik bila diorang cerita tu, approach diorang dengan masyarakat. Tak ada pula diorang online. Nice kan? Saya pernah join satu program CSR bersama dengan Perpustakaan Pulau Pinang, yang mana kami dalam 2 hari kami round satu Pulau Pinang. Waktu tu sempena merdeka, kami pergi ke Perpustakaan Desa, masuk kampung dan sebagainya. Memang mereka memerlukan fasiliti perpustakaan desa, saya tak sure. Okay, perpustakaan desa ada yang okey, ada yang tak okey. So ada yang sangat saya tak tahulah sekarang ni macam mana, tapi dengan ada kemudahan network dan sebagainya. Tapi ada juga kampung yang tidak boleh capai perpustakaan desa ni. Jadi itu yang saya rasa banyak perpustakaan yang ambil peranan pergi ke kampung. Ada satu kampung yang pernah USM Engineering, Campus Engineering pernah buat di satu kampung yang di kampung yang agak pedalaman lah. Sambil-sambil tu buat kenduri dan sebagainya lah. So saya risau, cuma saya tak pasti dari segi statistik lah. Perpustakaan desa ni adakah dia telah cover kepada semua kampung yang pedalaman, especially Sabah dan Sarawak, dan adakah perlukan bantuan daripada perpustakaan lain-lain untuk kita sama-sama untuk membina at least pusat sumber. Saya ada seorang kawan dulu waktu saya study master di UIA, dia daripada Komoro Island kalau tak silap. Kalau dia present kena perpustakaan mereka perpustakaan dia bukan perpustakaan seperti kita yang ada bangunan, walaupun bangunan kecil dan sebagainya. Mereka open library. Open library tu is not like macam nak kata open tu maksudnya mereka macam ada di luar rumah yang mereka ada rak disusun buku dan ada atap zinc, dan itu adalah perpustakaan mereka. Jadi sepatutnya kita pun bersyukurlah kita ada kemudahan seperti itu. Jadi kita nak katakan kita boleh try to boleh pergi tempat yang mungkin yang mereka tak boleh capai buku-buku ataupun information, especially yang tiada network yang boleh capai kepada informasi ni. Setuju Ikhwan. Selepas apa yang berlaku pasca COVID ni ataupun ketika Perintah Kawalan Pergerakan ni, yang kita nampak antara main isu dia adalah digital divide. Kan, digital divide. Maksud dia tak semua orang boleh akses kepada maklumat, dan benda tu sebenarnya secara global pun dah bincangkan how kita boleh tingkatkan dan saya nampak yang seperti yang kita bincangkan dalam siri yang lepas-lepas dalam Sembang Pustakawan, kita ada cerita pasal peranan collaboration antara semua pihak, antaranya perpustakaan desa yang kita sekarang ni kita nampak diorang main alone dan sebagainya, sedangkan perpustakaan akademik pun boleh dalam negeri yang sama mungkin boleh bekerjasama dengan perpustakaan desa juga kan. Mungkin mereka ada kekurangan yang kita boleh bantu, dan terutama dari segi akses ataupun mungkin dari segi teknologi yang kita rasa kita boleh bantu mereka, terutama untuk mengurangkan digital divide atau digital gap ni yang memang kita nampak jelas dan juga dari segi aktiviti tu kan, aktiviti ataupun kepakaran kan, dari segi mendapatkan, mungkin kalau ada masalah internet akses mungkin ada cara lain yang kita rasa mungkin kita boleh tolong kan, sebab macam UiTM contoh dia, kampus rata-rata bukan semua duduk kat bandar. Bukan semua duduk bandar, semua duduk laut sangat tu. So boleh jugalah
Bantu kepada kampung-kampung yang ada tu, Macang contoh dia kan, macam tempat Macang sebagainya. So bantu kawasan sekitar dia. Macam Puncak Alam tu pun terperuk juga dia jauh daripada Alam. Boleh juga bantu kat kampung-kampung. Patah Berjuntai dan sebagainya tu. Patah Berjuntai silap. Apa nama dia? Nama baru? Bestari Jaya. Bestari Jaya. Sorry. Itulah sekarang ni kalau kita dapat kalau macam Puan Nur Syamilah tanya pustakaan mana tu, yang itu yang lama dah, hasil dalam 7-8 tahun yang lepas. Tapi saya rasa sekarang ni kemudahan untuk pustakaan desa dan juga yang paling saya tak ada statistik benda tu, adakah cover semua tempat, tapi saya yakin sekarang ni kemudahan tu semakin banyak. Even yang baru ni viral yang orang Sabah tu yang atas pokok tu kan, sekarang pun TM dah boleh bagi network dekat situ. So tapi kalau boleh janganlah bila ada viral baru kita boleh sediakan kemudahan tu. Sepatutnya kemudahan tu sampai dulu daripada sebelum viral kan. Itu mungkin kita boleh ambil kesempatan pada kat situ. Sebenarnya sedalam mana pun kita duduk, sebenarnya kemudahan tu kita boleh capai dengan cara kita ambil peranan sebagai perpustakaan untuk buat CSR di tempat-tempat sebegitulah. Itu pandangan saya. Betul. Kita nak kesimpulan ke rakan-rakan semua? Boleh. Ya, kita nak apa lagi? Tak ada orang nak masuk. Kalau tak ada sesiapa lagi yang nak berkongsi apa-apa, macam mana Amirul ikut? Boleh. Apa lagi yang nak sembang lagi? Kalau tiada, mungkin kita punya calon ahli majlis PPM Farah boleh bagi ucapan terakhir. Kita nak promote. Kita ada 2 orang pustakawan yang dicalonkan dalam majlis PPM, so boleh ambil kesempatan ini untuk promote diri masing-masing. Oh my god, Faizal, you are too much pandai speechless terus. Pasal thank you Dr. Faizal for that. Jalankanlah tanggungjawab anda untuk mengundi, tu je lah kot yang saya boleh cakap. Okay. Untuk sesiapa yang menonton Borak Library Ideas yang 001 ni, malam ni saya ada perkongsian untuk penampilan temuduga professional versus no. Okay, so I will share about the tip for men and women. Faizal kena dengar tepi nanti lain macam pula aku nak explain kat Faizal nanti buat baju ni. Dr. Faizal punya session ni tak boleh sama dengan orang lain, dia different, okay? Different. Dia different explanation. For beginner dia terkejut dengar kalau saya explain untuk Dr. Faizal nanti. Pengsan budak-budak ni. Okay, so boleh come and join me at my group. Boleh tengok kat Facebook saya, Nur Farah Wahidah. Saya ada buat satu link untuk group sebab nanti medium Google Meet tu kita akan bagi dekat dalam group tu. Okay, thank you for... Sorry? Terbuka pada semua ataupun hanya from library field saja? Actually terbuka pada semua. Cuma saya mungkin dia trigger dia adalah soalan tuan kecil puan yang tanya masa dekat sembang pustakawan tu. Saya dah lama nak buat benda ni tapi macam fikir dong. Okay, tak apalah, jalan je lah sekali kan. So boleh come and feel free to join me tonight. Saya ada juga penampilan istimewa daripada Dr. Gas yang akan kongsi tentang tips and trick untuk interview. Okay, and then thank you so much for Library Ideas team sudi untuk accept saya live bersama-sama. Aku ni cakap banyak sikit. Okay. Tak apa. Thank you so much. Confirm 100% lah kalau dapat kerja ke kalau lepas datang training malam ni? Dia tak confirm lah dapat kerja, tapi confirm at least pakai baju betul lah. Tak adalah pakai keluar benda-benda pelik-pelik. Lepas tu itu je lah. I mean at least you got the right information lah. Macam tu. Tak ada dah cakap confirm mana rezeki di tangan Tuhan. Usaha kena ada. Cakap pasal baju, kebetulan kita 5 orang dekat sini colour lebih kurang sama, tone yang sama. Tone yang sama. Wise people think look like siang boy. Okay. Alright, thank you guys. Jumpa malam ni. Alright. Mungkin dari ideas, Tiaz Amirul nak conclude everything?
Amirul? Jadi apa? Kalau tanya kita sampai ke Dia cari apa tu? Cari Cari apa tu? cari skrip ke apa? Bukan, saya kabel. Oh, kabel. Aku putus. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Dan topik kita pada hari ini adalah satu topik yang kata sinonim dengan kepustakawanan kita, aktiviti kita sepanjang ni. Selain daripada kita melaksanakan tugas KIKI, CSR ini adalah salah satu orang kata kita punya aktiviti yang dilaksanakan di luar bidang tugas kita, tetapi ia memberi manfaat kepada masyarakat dan negara sebenarnya. Kalau kita tengok CSR ni bermula tahun 2000 sehingga 2000-an lah kan, maksud atas 20,000 memang aktif CSR. Di mana ketika itu kalau kita tengok kerajaan dah mula kurangkan bajet kan. So banyak lepas tu ketika itu ada diperkenalkan Blue Ocean Strategy dan sebagainya, dan CSR one of element of Blue Ocean Strategies. Dan memang ketika itu juga banyak library yang terlibat mengambil peluang. Sebab apa? Antara kelebihan CSR ni adalah untuk kita branding kan kita. Kita branding, penjenamaan kita. Kita memperkenalkan fungsi perpustakaan kita kepada masyarakat. Terutama kalau kita tengok memang yang aktif memang perpustakaan awam tu aktif lah kan, perpustakaan desa dan sebagainya. Tetapi perpustakaan akademik macam kita ni banyak juga, tetapi kita lebih bergerak atas dasar universiti, law society dan sebagainya So apa yang kita dapat hari ini memang sesuatu yang baik, dibincangkan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Farah join kita pada hari ini. Memang hebat kalau kita tengok dia memang hebat lah, dia memang apa-apa semua CSR, ikhlas lillahi ta'ala kan dan sebagainya. So memang saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan juga yang join kita. Yang join kita di komen ada Rina Hussein, Nur Syamila, Cikgu Ip yang sebagainya. Banyak kata input-input daripada diorang ni kan, itu semua ikhlas daripada hati tu. So kita juga mungkin next time kita akan boleh bincangkan perkara ini secara formal dalam seminar santai kita kan, dengan menjemput orang yang lebih arif yang bercakap tentang CSR ini, bagaimana peranan, bagaimana kita boleh strategiskan CSR inisiatif di perpustakaan dan juga di kalangan pustakawan. So saya saja ni Tuan MC Cik Faizal, Dr. Faizal. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada Borak Librarian Ideas. Jangan lupa next week kita ada sembang santai, mungkin dengan panel-panel yang tidak kurang hebatnya. Nantikan penampilan orang hebat yang berkait di dalam bidang perpustakaan dan juga kita punya stakeholder. Alright, with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.